الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada jemaah kita sekalian pada malam ini, insya-Allah akan diturunkan rahmat dan berkat dan diberikan kesihatan yang diberikan peluang oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama merebutnya supaya kita menambah amalan-amalan kita, amalan soleh. Semoga-moga amalan kita menjadi saksi di hadapan Allah SWT dan dimudahkan kita bersama-sama untuk berada di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini kita ke tajuk seterusnya. Tajuk dia, kisah dia pelibatan Nabi SAW dalam pembinaan Kaabah. Dalam riwayat menyebut bahawasanya ketika berlaku runtuhnya Kaabah ni, umur Nabi SAW ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan umur Nabi ketika itu umur dia 15 tahun. Umur Nabi. Yang keduanya Allah. Jatuh lebok. Yang keduanya ada mengatakan umur Nabi sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah. Maksudnya dalam umur 24, 25 sebelum nikah. Yang ketiganya yang mana kaum yang lebih kuat, yang mengatakan umur Nabi ketika itu berumur 35 tahun lepas berkahwin dengan Khadijah. Kisah runtuhnya Kaabah. Dan kisah ini merupakan kisah sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau bahasa Arab disebut rawahu syaikhan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Yang disebut juga sebagai muttafaqun alaih. Mana hadis ni hadis sahih, kisah ni kisah sahih. Terdapat di dalam kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim. Hadisnya berbunyi an Jabir Abdullah radhiyallahu anhuma qala lamma baitil Ka'bah zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yang qilanil hijarah. Hadis ini bermaksud ketika mana membina Kaabah, Nabi SAW pergi bersama-sama dengan Abbas, iaitu pak saudara Nabi, mengangkat batu. So, hadis yang seterusnya, nanti lepas tu ambil tengok. Hadis yang kedua mengatakan ketika mana Nabi mencari batu di wadi. Wadi ini lembah-lembah. Cari batu bersama dengan Abbas, iaitu pak saudara Nabi. Nabi rapat dengan Abbas. Ketika mana Nabi duk susun batu, nak angkat batu, muka jauh daripada wadi tu, nak pergi ke Kaabah, jauh. Jadi Abbas beri pendapat, wahai Rasulullah, apa salahnya membuka baju, meletak batu daripada tu, dalam baju tu, dan memikul kat belakang. Itu pendapat Abbas. Dan ketika mana Nabi buka baju, Nabi nak angkat batu tu, Nabi pensel. Riwayat tu hadis sahih juga. Nabi pensel sudah, maka Abbas berkata, sesungguhnya itulah kali pertama dan kali terakhir aku melihat aurat Nabi. Namun aurat Nabi itu terbuka. Ni ada beberapa pandangan ulama tafsir pasal hadis ni. Kerana Abbas kata itu kali pertama dan kali terakhir aku melihat Nabi SAW telanjang. Nampak aurat Nabi. Jadi ada hadis yang lain, Abu Kupul. Hadis yang satu lagi mengatakan haramallah, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan setiap nabi-nabi telanjang. 3 hadis. Hadis yang terakhir mengatakan kerana kita campur ketiga hadis. Hadis yang pertama mengatakan ketika mana Nabi nak bina Kaabah, Nabi angkat batu. Yang kedua mengatakan Nabi mengangkat batu daripada wadi-wadi, daripada lembah-lembah, Nabi kumpul batu. Yang ketiga hadis yang mengatakan ketika Nabi angkat batu-batu yang besar tu, Nabi pensel.
Nabi pesel hingga nampak aurat Nabi. Yang keempat hadis mengatakan semua-semua Nabi-Nabi diharamkan oleh Allah telanjang. Yang kedua hadis yang ketiga tu mengatakan kerananya di zaman jahiliah ni kebanyakan orang-orang Arab ni dia suka telanjang. Ketika tawaf pun dia telanjang. Mana ketika tawaf pun pokok dia telanjang. Itu agama orang jahiliah masa-masa tu tawaf pun telanjang. Jadi ulama kata tak okey Nabi kita telanjang. Tak, masa nak akad batu tu mustahil bagi kita telanjang, maka ulama menafsir hadis tersebut mengatakan bahawasanya Abbas ni meneris selepas berlakunya Nabi diangkat menjadi rasul. Jadi bermaksud di situ telanjang adalah ternampak aurat dalam sembahyang. Maknanya selok, bukannya telanjang bulat duk. Maknanya terselok hingga nampak aurat yang membatalkan sembahyang. Faham? Itu maksudnya. Mana sebabnya hadis selepas tu? Kerana Nabi kata Allah telah mengharamkan kesetiak kepada Nabi-Nabi telanjang. Maka mustahil bagi Nabi ternampak aurat. Kerana Nabi Allah jaga. Kerana Nabi setiap masa, setiap ketika Allah jaga daripada kecil hinggalah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena ingat. Dan kisahnya, sebab apa Kaabah tu boleh utuh? Ada sebab dia. Ada hamba kumpulkan ada 3 pendapat ulama yang mengatakan sebab runtuhnya Kaabah. Sebab yang pertama kerana banjir. Banjir yang besar hingga meruntuhkan, bukan semua runtuh Kaabah, bukan celebur dak. Sebahagian Kaabah saja yang runtuh. Itu pendapat yang pertama. Kerana apa? Kata tak okey, boleh. Banjir Mekah. Tak, banjir. Kalau perasan ke Mekah, ada gambar zaman-zaman dulu. Tak, gambar hitam putih. Berlaku banjir. Baru ni pun hujan lebat. Sebab apa boleh berlaku banjir di Kaabah? Kerana Kaabah terletak di wadi, di lembah. Dalil qauli ta'ala, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ayat ini bermaksud mengisahkan tentang Nabi Ibrahim meninggalkan sebahagian daripada keluarga dia, iaitu Hajar dan Ismail, Nabi Ismail, di wadin, di lembah yang tidak mempunyai pokok kayu. Maknanya dalil sahih mengatakan Kaabah ni terletak di wadi. Kalau kita tengok secara geografi dia, siapa biasa pergi Mekah? Tak, banyak kira biasa pergi Mekah dah ni, dari jemaah kita. Akan perasan bahawasanya di keliling Kaabah tu adalah bukit. Dah. Bukit saja. Kalau dulu semuanya bukit. Lawan ni yang ada hotel. Dulu bukit. Tak ada super lawn. Lawan ni dia tengok habis bukit, dia kata dia pacu dia buat hotel-hotel besar lah. Jadi apabila banjir, hujan turun lebat, maka hujan ni akan turun ke wadi, ke lembah, ke tempat yang rendah. Cuba kat kita lawn ni tak, banjir sampai kita lawn. Sampai kita lawn banjir, turun sungai. Sungai penuh kan, laut sebok kan, naik ke darat. Cuba ya keadaan ni. Pendapat yang kedua, ialah ulama mengatakan kebiasaan pembesar-pembesar Arab. Orang Arab ni ramai pembesar, ramai raja-raja mudah kata. Suku Abdul Muttalib salah satu raja. Dan ada lagi suku-suku lain pokoknya ketua-ketua mereka. Apabila mereka pergi ke Kaabah, tengok Kaabah ni, tak dipanggil kiswah, ada kelambu Kaabah. Mereka akan tukar. Dan mereka tak akan cabut kiswah yang lama, dia akan tambah di atas. Dalam riwayat mengatakan Kaabah tu sampai 200-300 lapis di atas Kaabah. Kiswah, kelambu Kaabah 200-300. Jadi berat ke kiswah ni, maka jatuh utuhnya sebahagian daripada Kaabah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan seorang wanita membawa setanggi yang mana ada bara api. Setanggi lah, orang panggil apa dia? Saya nak pasang mula kat Kelantan. Bawa bakar kimia je lah. Buh minyak, kalau arak dia bubuh macam kayu gaharu ke. Bukhar, dia ada bara api bawah dia tu. Jadi riwayat mengatakan orang Tin tu bawa bara api, dia letak minyak wangi atas, mengiringi Kaabah.
Nak bagi orang buat ibadah masa tu bawah. Dan dia terjatuh, bara api terkena dengan kiswah tadi, lampu Kaabah maka terbakar. Dan terbakar meruntuhkan sebahagian daripada Kaabah. Runtuhnya Kaabah. Itu adalah antara pendapat ulama sebab apa runtuhnya Kaabah. Dari kisahnya. Apabila runtuhnya Kaabah, maka pembesar-pembesar Arab, orang-orang Quraisy, dia bermusyawarah di rumah Darun Nadwah. Ya, tempat tu, rumah tu kalau gila ni, orang akan tunjuk kawasan dia. Rumah tak ada dah. Maknanya kawasan Darun Nadwah tu, orang-orang pembesar-pembesar Arab ada masalah, pergi di rumah tu. Bincang, mesyuarat meeting, macam mana nak selesaikan masalah. Maka mesyuarat adalah orang-orang pembesar-pembesar Arab, orang-orang Quraisy. Mereka berpendapat kita akan istihar kepada orang-orang Arab bahawasanya kita akan mengumpul dana. Kumpul duit. Nak buat Kaabah ni, kumpul duit. Yang pertama. Yang keduanya mereka kata macam mana kita nak bina Kaabah. Kita nak bina supaya bina rumah kita ni. Tak kuat, tak kukuh. Nak bina biar lebih kukuh, lebih gagah. Yang riwayat mengatakan rumah Arab pada masa tu, pada zaman jahiliyah, rumah mereka dibuat daripada tanah-tanah liat. Dia ambil tanah liat, dia tepek. Apabila runtuh tanah liat, tepek balik. Dan rumah pada masa tu tak ada bumbu. Kebetulan hamba kita tengok museum Madinah tu. Dia tunjuk replika rumah-rumah Nabi tu memang lagi tu. Memang tak ada bumbu. Dia hanya bubuh pelepah kurma saja. Dah pelepah dia kan. Tak supaya kita orang zaman dulu kat bubuh apa? Hendak menipah. Gitu rumah Arab. Jadi tak gagah. Jadi Arab kata kita nak buat lebih kuat, lebih gagah. Jadi bagilah pendapat antara pendapat mereka, kita akan buat dengan kayu. Kita bina dengan kayu. Jadi kata, pokok dia kata, kayu tak ada. Nak cari mana kayu? Tanah Arab tak. Masa tu, lembah yang tak ada bizi zarain. Tak ada tanah-tanah tak ada pokok besar. Tak ada kayu. Jadi nak kena cari kayu. Pendapat yang seterusnya kata, kita binalah dengan batu. Cari batu-batu bukit, cari batu-batu wadi. Hadis Sahih Bukhari. Kita bina dengan tepek-tepek, buat jadi bangunan, buat jadi Kaabah. Yang mereka kata, pendapat yang kedua kata, nak buat dengan kayu, kayu tak ada. Nak cari kayu dulu. Jadi mereka kata, kayu, kebetulan ada seorang itu kata, ada sebuah kapal yang karam, yang membunuh semua, mematikan semua orang atas kapal tu. Mati belakang. Karena kapal tu timbul. Kapal kayu tu timbul. Jadi kita pergi ambil kayu tu. Untuk buat Kaabah. Jadi mereka pun setujulah di tempat kapal tersebut yang ditempatkan dekat Jeddah lah ni. Kapal. Jauh. Kuasa tu Madinah mana ada kapal. Mana ada air adanya kat. Jadi mereka pun pergi sampai ke Jeddah nak ambil kayu tu. Mereka kata mesti ada orang kayu. Pokok dia percaya bahawasanya Kaabah ni adalah rumah Allah. Rumah suci. Jadi kena minta izin dulu nak ambil kayu. Tak boleh ambil sebarangnya, takut dimurkai oleh Allah. Pokok dia percaya gitu. Jadi mereka pun cari waris-waris, ada lagi seorang waris dia kata, mereka pun minta nak bayar kayu. Kita nak minta nak bayar, orang-orang Quraisy nak bayar. Dia kata aku hibahkan, aku bagi ke free lah, orang kata, bagi free kayu ni nak buat kamu buat. Jadi Arab buat klik kayu. Siapa-siapa di Mekah, pendapat yang tiga kata kita bina dengan kayu dengan batu. Nak campur sekali kayu dengan batu. Jadi puak Arab kata, puak kami tak erti nak buat batu. Tak erti nak bina dengan batu. Sebab rumah-rumah pun buat dengan tanah liat. Jadi nak cari engineer mari mana buat. Dan kebetulan orang Arab tu telah membeli hamba dari Afrika. Dan hamba tu dia kata di rumah di kampung halaman kami ni, apabila nak buat rumah, kami cari batu-batu, kami tepek-tepek, jadilah rumah. Jadi selesailah masalah nak cari engineer tadi, kerana ada seorang engineer daripada Afrika tu pandai buat bangunan dengan batu-batu. Tidak batu kita ni, tak? Kita joko batu dia atau batu yang kutip daripada sungai dan daripada bukit-bukit. Jadi selesai masalah. Jadi apabila dana tu kumpul, maka kayu ada, batu ada, maka mereka nak start bina balik Kaabah. Jadi nak bina balik Kaabah tu sebab sebahagian dah tu, jadi kena peracur dulu.
Kena peracu dulu Kaabah tu, baru boleh bina balik Kaabah yang baru. Ketika mana bapak dia nak hancur ke Kaabah tu, nak utuh, nak cabut batu, hak mana, hak zaman dulu, hak utuh separuh, nak utuh belakang, mereka dapati di dalam Kaabah tu ada seekor ular yang besar. Dan ular tu lah riwayat kata warna dia, badan dia berwarna hitam, kepala dia berwarna putih. Apabila orang nak pergi dekat Kaabah, dia nak pergi sirai. Orang nak pergi kat Kaabah, dia seolah-olah nak patut orang. Nak sirai orang tu. Jadi orang tak takut nak pergi dekat Kaabah. Jadi bapak dia pun bincang pula di Darun Nadwah. Masuk bincang kita sesarana masalah kita ni ada ular dalam Kaabah. Jadi setengah mereka baru dapat kemungkinan daripada dana-dana hak kita kumpul ni, adanya piti haram, adanya piti halal. Pada masa tu pak dia percaya dia. Capu piti haram, piti halal nak buat benda molek, Allah tak akan izin. Jadi mereka pun mengasingkan benda haram, wang yang haram dan wang yang halal. Wang dah haram daripada mana? Daripada toke-toke hak mana ambil orang tino-tino daripada luar Mekah, buat jadi penyanyi, buat jadi joget, buat jadi penari. Jadi boleh dilanggar duit itu hasil daripada tu iwi ko untuk bina Kaabah. Duit haram. Ada juga toke-toke hak buka kedai minum arak, kedai apa, duit haram. Jadi mereka asingkan. Hak duit halal ya, contoh dia pada masa itu orang toke kambing, toke kubung kurma, duit halal. Duit halal. Jadi mereka pun buailah duit haram, dikekalkan duit yang halal. Pada satu hari marilah dalam riwayat mengatakan seekor burung yang besar, rupa dia dalam hadis kata rupa dia kalah dia serupa ular tadi. Tubuh dia warna hitam, kepala dia warna putih. Dalam riwayat sebut marinya daripada arah timur. Arah timur sambar ular tu pergi ke arah barat. Selepas kejadian tersebut, orang Arab pun tak berani pergi dekat Kaabah. Takut. Sampai dalam riwayat sampai 3 hari, tak berani. Dia tengok saja Kaabah. Nak pergi takut. Selepas kejadian tersebut. Mereka percaya bahawasanya rumah ni adalah dijaga oleh Allah. Setengah-setengah daripada mereka, pembesar-pembesar Arab, orang-orang Arab yang masih hidup lagi pada masa itu, mereka sempat melihat kejadian Abraha yang hendak menghancurkan Kaabah. Jadi mereka percaya bahawa rumah ni rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan dijaga oleh Allah SWT. Kalau kita kata gitu, kalau Nabi kita diangkat jadi Rasul, maka mesti mereka beriman. Sebab mereka kata rumah ni rumah Allah. Nah, Nabi dia percaya kepada Nabi Ibrahim. Tapi apabila Nabi kita diangkat jadi Rasul, apa mereka tak percaya? Dan Allah SWT berfirman dalam surah Baqarah, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, dari surah bermasuk tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu tanya orang-orang Quraisy ni, orang-orang kafir Quraisy ni, orang musyrikin Mekah ni, siapa yang mau menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka akan jawab, la yaqulunna Allah. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Tapi apa mereka? Tak. Buat juga berhala. Sebab apa mereka buat? Kerananya untuk yuqarribuhu zulfa, untuk dekat. Jadi antara manusia dengan Tuhan. Buat berhala. Sebab itu yang mereka buat. Untuk jadi perantaraan. Disebut musyrik. Kalau bahasa dia musyriki, kalau bahasa kita syirik. Apa dia maksud syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah SWT. Jadi dua Tuhan. Tuhan Esa sepatutnya buat jadi dua. Buat berhala. Itu dipanggil syirik. Contoh yang mudah, Pak Zambelah ni, tak. Kita pergi minta, kata pokok ni bisa ni, mau minta doa ke, mau minta pertolongan pokok ni makbul. Kita pergi pokok. Nak minta dengan Tuhan. Contohnya kita minta rezeki, tapi pergi minta dengan pokok. Supaya perantaraan pokok dengan Tuhan. Pokok tu ya syirik. Itu adalah perbuatan syirik. Contohnya hak lain. Contohnya supaya orang main nombor. Ni biarlah tak kata main nombor. Main nombor ni dosa besar. Judi dosa besar. Tapi kebanyakan orang main nombor ni minta nak rezeki. Nak main nombor nak rezeki. Pergi jumpa Tok Rama. Tu. Dalam Gomosai, dalam Hulu Gomosai. Jumpa Tok Rama kata boleh aku pun nombor.
Cari lesung jatuh. Lagu mana? Tahu lesung jatuh, lesung tin. Kamu pernah dengar cerita tu? Cerita. Cari lesung jatuh. Buat lagi ketuk bomo pun, bomo nombor. Cari lesung tu, bermaksud kita buat perantaraan. Rezeki ni, seperti mana kita tahu, Allah jadikan manusia ni, Allah akan takdirkan 5 benda. Salah satu rezeki. Antaranya adalah anak hak tubik tu, tin kau jatuh. Tempat kita mati. Tempat kita cerah. 5 perkara. Tuhan tetapkan selalu dah apabila jadikan manusia. Jadi minta rezeki ni daripada Allah SWT. Kita cari penentara lesung lah. Itu adalah merupakan wa'ayazubillah, merupakan satu perbuatan ringan. Karena Nabi kita kata, akhiru ummati, umat aku akhir zaman. Yakulu sabahan musliman wa masa'an kafiran. Nabi kita berpesan kepada umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman. Kalian akan sebelah subuhnya seorang yang muslim, seorang Islam. Tapi wa yakulu masa'an kafiran. Di sebelah petang popok kamu jadi kafir. Mana perbuatan kita buat tu tanpa sedar. Wa'iyaz kita. Kalau cari satu contoh hamba beri sebab tu. Kita jadi perantaraan. Kita tubik kedai contoh ni. Nak beri faham mana. Naik motor. Tubik tembok cabai apa sini. Kalau aku tak tubik hari ni. Tak asid ni kalau aku duduk rumah. Kalau buat mak tak ajak aku tubik. Tak asid ni hari ni. Oh, kalau aku duduk rumah molek. Tak asid. Itu antara Nabi kita berpesan apabila terjadinya sesuatu la yaqulu kaza wa kaza. Janganlah kamu kata sebab ni lah kalau aku tak cuba tak jadi ni. Itu adalah dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah takdir daripada Allah SWT. Allah takdir lagi. Itu antara nak faham. Semua benda mesti tertakluk dengan garis-garis yang Allah SWT buat dah. Kita jangan langgar. Kita kena beringat. Sebab kita adalah makhluk dia. Kita kena taat kepada garisnya yang Allah buat. Jangan kita pula pandai-pandai. Buat garisnya sendiri. Tak apa. Kami buat sendiri lah. Ngaji jauh dah. Bisa kerja arak lancar. Bisa buat hukum sendiri. Wa'iyazzubillah. Tak boleh. Kita kena ikut garisnya yang Allah, yang Nabi kita SAW yang telah gariskan kepada kita. Maka apabila kita balik pada kisah tadi, maka jumpa dah engineer daripada Afrika tu, pandai buat benda, ular pun tak ada dah. Duduk situ 3 hari. Balik tengok, tak berani lagi, aku tak berani. Balik tengok sampai lewat, sampai 3 hari tak berani. Dia tengok Kaabah begitu lah, nak pergi dekat takut. Jadi keluarlah seorang lelaki, yang mana lelaki tersebut ayah kepada Khalid ibn Walid, nama dia Walid bin Mughirah. Nama dia Walid bin Mughirah ni, dia mau kata buat mutazir biar aku pergi sore. Dia pergilah start menghancurkan Kaabah. Cabut batu, katok, ambil toko, perobah, cabut batu, cabut kayu. Maka lepas dia sekian lama dia buat sore kerja tu, letih buat sore ni, Kaabah besar. Tak, utuh tak boleh utuh habis. Maka dia pun kata, wahai Arab, marilah tolong aku, bantulah aku. Orang Arab kata kan, wallahi demi Tuhan, aku tak akan tolongmu kecuali mu hidup lagi pakai esok. Pok dia kata, takutnya. Kalau mu hidup lagi pakai esok, aku akan tolong bapak. Aku akan tolong mu Mughirah. Maka pok dia tunggu pakai esok. Walid bin Mughirah pun pergi kat bos-bos kala. Pergi buat kerja sore. Barulah orang-orang Arab ditolong. Duduk di Kaabah pun. Sambil-sambil rutuh ke Kaabah tu, bapak dia sebut, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami nak buat kebaikan. Bukan mencari keburukan. Bapak dia bagi sebut lagi tu. Mereka takutnya masa nak menghancurkan Kaabah. Mereka percaya lagi. Apabila start bina Kaabah siap, maka pupuk dia ada riwayat menggali Kaabah ni nak lebih besar. Tak siwi tempat tapak asal, nak lebih besar sikit. Maka tengah gali-gali tu, terjumpalah satu batu, dan riwayat kata batu yang berwarna hijau dan besar. Apabila pupuk dia nak cokeh batu tu, terkeluarlah satu cahaya yang memedihkan mata.
Hingga mereka melepas ke, kalau kita panggil kukusi sebenarnya lah. Cokeh batu, cokeh besi, cokeh gawat tu. Maka mereka lepas ke. Awal mereka lepas ke, batu tu kembali di tempat asal. Jadi orang Arab percaya bahawasanya tak boleh besar tapak Kaabah. Kena buat atas tapak asal. Apabila mereka siap membina Kaabah siap. Apabila mereka nak membina Kaabah, mereka sepatutnya membina Kaabah ni tidak seperti sekarang. Tetapi disebabkan kekurangan dana, duit tak cukup, jadilah Kaabah seperti sekarang. Mana dia Kaabah ni rupa dia tidak seperti sekarang ke? Ya, tidak seperti sekarang. Asal Kaabahnya 4 segi. Kalau pasal Hijr Ismail. Katakan sini ni Kaabah. Ni Hijr Ismail. Bulatnya separuh bulan. Ni makam Ibrahim sini. Ni Hajar Aswad. Orang biasa pergi Mekah dia dapat bayar. Kalau tak biasa lagi, boleh lagi ngosak sem boleh. Apabila kita pergi pasal sini disebut Hijr Ismail. Separuh bulan. Dan separuh bulan ni merupakan asal Kaabah. Sebab tu apabila kita buat umrah, kita buat haji, tak sah apabila kita masuk dalam Kaabah. Kena pergi tepi Hijr Ismail. Keluar daripada Kaabah. So, yang keduanya, kita disunatkan semaya dalam Kaabah. Kerana Nabi kita SAW apabila pembukaan Mekah, Fathul Mekah, Nabi buka Mekah sudah, Nabi semaya dalam Kaabah. Tapi kalau nak semaya tempat Nabi semaya tu, dalam Kaabah, lah ni Kaabah dia ada pintu multazam, pintu besar. Biasanya orang-orang besar yang masuk boleh semaya dalam tu. Rasa Perdana Menteri kita, rasa agung biasa semaya kat dalam tu. Orang besar-besar lah. Mana orang sepuluh kita ni tak ada peluang. Tetapi kita ada peluang untuk semaya di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dibuka. Dia tidak tutup situ. Betul tak? Dia ada pagar rendah kat dada. Dia ada so pagar. Apabila bel, dia akan tutup pagar. Itu pagar. Kalau dia tak dibuka, boleh pergi semaya dah tu. Disunatkan kita semaya. Tetapi apabila bel, dia akan tutup. Pagar kecil. Itu pagar. Sebab apa? Kalau orang semaya dalam itu, mereka beranggap dia semaya depan imam. Imam semaya luar Kaabah. Dia semaya dalam Kaabah. Dia duduk depan imam. Jadi tak boleh. Sebab tu dia tutup. Jadi sebab kekurangan dana, maka mereka pun binalah Kaabah seperti sekarang. Dan ada hadis sahih mengatakan, sekiranya aku kawam min al muslimin, sekiranya Nabi seorang Nabi besar, sekiranya aku jadi ketua dah orang Islam ketika itu, bina Kaabah tu, nescaya aku akan buat Kaabah semana Nabi Ibrahim buat. Tapi disebabkan semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi binanya Kaabah seperti sekarang, sapalah dah. Daripada zaman Nabi, sapalah zaman sekarang. Itulah bentuk Kaabah. Dan apabila selesai bina Kaabah, lagi masalah timbul, iaitu nak bubuh Hajar Aswad. Hajar Aswad tempat kita mula-mula nak start tawaf, kita diisyaratkan sebut bismillah Allahu Akbar. Tempat tu disebut Hajar Aswad. Dan disunatkan untuk kita sebenarnya istislam, iaitu memberi dengan isyarat. Salah ada bismillah Allahu Akbar, kita kena angkat tangan. Yang keduanya disunatkan kita kucuk Hajar Aswad. Kucuk. Jadi puak Arab dia balah, dia berebut. Kaum Bani Dar, suku Bani Dar itu suku Nabi, suku Abdul Muttalib, suku Abu Talib, pak saudara Nabi, datuk Nabi, merupakan suku yang menjaga Kaabah. Jadi mereka kata, kami yang berhak untuk letak Hajar Aswad. Orang lain tak boleh letak. Melainkan suku Bani Dar. Jadi orang dengar lain kata, kami nak letak juga. Kami berhak kepada Kaabah ni. Jadi bala. Start mula kecoh, start mula nak bala. Nak bubuh Hajar Aswad. Jadi suku Bani Dar pun ambil seekor kambing, buh atas tempat yang tinggi sikit, sembelih kambing. Popok dia pakai celuk, tangan dalam kambing. Jadi akak dengan darah. Mereka sambil berkata, siapa yang bubuh Hajar Aswad daripada lain, daripada suku kami, perih. Akak puak nak perih. Puak suku Bani Umar bin Khattab ambil seekor kambing, sembelih kambing, celuk tangan dalam kambing.
Akad tubik lagu. Siapa yang bubuh Hajar Aswad, kami akan perang. Naik suku lain pula, pembesar-besar pula, buat gitu juga. Sebelah kami sekor, pakat celuk tangan dia tu. Siapa bubuh Hajar Aswad ini, perang. Anak perang. Jadi dalam riwayat siapa, popok dia sudah mencabut pedal daripada sarung. Nak perang. Jadi dulu duduk sama. Tak kira suku mana, popok mana. Duduk sekali ni, duduk suku masing-masing ni. Suku Abidak duduk suku Abidak. Suku Abi Murah duduk suku-suku. Nak start perang. Apabila nak start perang, maka seorang orang Arab tu pergi cari seorang ketua namanya Umayyah bin Mughirah. Umayyah bin Mughirah ni merupakan orang tua di Mekah. Orang tua. Apabila dia kecek, orang semua akan dengar. Umur dia masa riwayat kata 100 lebih umur. Merupakan seorang orang tua yang dihormati di Mekah. Apabila dia kecek, semua orang dengar. Orang Arab akan dengar. Jadi dia pun begitu kali ni di rumah dia, buat mari di Kaabah. Apabila dia mari, orang Arab pun pakat nepik. Umayyah hakim kami tengah mari. Umayyah hakim kami dah mari. Jadi Umayyah pun naik di sebuah batu yang tinggi. Dia kata, kamu menghormati aku. Orang Arab kata, ya, kami menghormati kamu, wahai Umayyah. Jadi buatlah keputusan hakim kepada kami. Umayyah pun berkata, sekiranya aku bagi keputusan, adakah kalian akan ikut? Mereka kata, ya, kami akan ikut. Umayyah kata, aku memberi keputusan sekiranya ada seorang yang keluar daripada pintu Bani Syaibah. Kalau pintu Bani Syaibah lah ni adalah pintu Babu Salah di Mekah. Jadi pintu Bani Syaibah, dia kata siapa keluar, tak kira jatah, tak kira budak, tak kira tina, dia akan jadi hakim kita semua. Popok suku-suku ni beranggapan bahawasanya Umayyah ni nak bagi ke suku Abidah, nak bagi ke suku Umar bin Khattab. Tak. Rupa-rupanya Umayyah kata, siapa tubik daripada pintu Bani Syaibah, dia akan jadi hakim kepada kita semua. Jadi orang Arab pun bertumpu, semua tumpu mata ke pintu Bani Syaibah. Duk tumpu ni, siapa dah tubik mula-mula di pintu Bani Syaibah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT berlaku. Orang pertama yang keluar dari pintu Bani Syaibah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita tubik, berapa Arab pakat nepik. Muhammad Al-Amin tubik. Muhammad Al-Amin sudah keluar. Dan kami percaya dengan Muhammad Al-Amin. Tak, ingat hamba sebut apa? Dia bukan Al-Amin. Jadi orang Arab pun redha dengan Nabi kita menjadi hakim kepada mereka semua. Jadi dengan kebijaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pecah jubah dia. Hingga ada dua riwayat kata Nabi kerak jubah tu jadi besar. Moga masa tu Hajar Aswad besar. Cuma selepas zaman baru dah, zaman 1940 berlaku peperangan di Mekah. Ya, sapalah Hajar Aswad ni dilari ke orang satu puak Mu'tazilah ke Jabariyah gitulah. Buat lari batu Hajar Aswad ke kampung mereka. Dan telah pecah Hajar Aswad. Pecah. Kalau perasan siapa kucuk Hajar Aswad, perasan tengoklah dalam Hajar Aswad. Kalau kucuk ni, kita kucuk luar ni yang ni. Luar tu benda baru, orang baru buat. Hajar Aswad asal duduk dalam. Kalau tengok molek, hok batu-batu kecil, hok nepek di Hajar Aswad, itulah Hajar Aswad yang asal. Jadi kebijaksanaan Nabi selepas perang tu, Saudi pun rapah ambil balik batu waktu ke Mekah. Jadilah dia buat dengan semi, dengan besi ke apa tu, atau baru. Jadi balik kisah kita tadi. Apabila Nabi kita sapa, Nabi kita pun cabut jubah, dua riwayat kata Nabi kerak jubah tu jadi besar. Jadi Nabi pun mengarahkan orang Arab letak Hajar Aswad di tengah-tengah baju. Dan Nabi arah ke semua ketua-ketua suku Arab Nabi mengarah ke semua suku Arab supaya pakat bucu-bucu aja. Begal sikit orang, suku begal, ketua suku saja. Pakat begal keliling baju jubah Nabi SAW. Dan Nabi kata, akak batu ni bersama-sama. Boleh pun pergi batu, akak-akak buat pergi ke tempat Hajar Aswad. Dan kehendak Allah SWT,
Nabi kita SAW dengan tangan yang suci, Nabi kita yang letak balik Hajar Aswad di tempat dia. Di tempat asal. Itulah kisah Nabi kita membina Kaabah. Baik ni. Aguan nak bukti kau nak sambung sikit ni. Ha. Habis dah cerita Kaabah ni. Habis dah cerita Kaabah. Tak pernah betul. Lepas tu tak pernah betul. Walaupun banjir hok sampai 40 hari tu pun. Kalau tengok ada gambar hitam putih tu tak betul. Kaabah. Gitu. Mana kalau betul pun ada lah betul support dalam hati lebu gitu dah lah. Beki buat dia baru semua. Baru ni comel semua lah. Kalau ada rubel ke apa dia baru lah. Aku baru tu. Baru untuk Bukiswah tu untuk Kelapa Kaabah. Tapi orang-orang kita jangan pula buat benda kurafat ambil kabu Kaabah. Ambil kabu Kaabah bubuh kedai-kedai makan laku kedai makan. Yang itu ada perbuatan kurafat. Juga. Benda tu biasanya Arab Saudi ni akan bagi ke pembesar-pembesar. Dia bagi ke pembesar-pembesar. Jaga dia beri ke orang ramai suka kerak. Benda tu benda kurafat lah. Tak ada dalam hadis kata Nabi kata suruh buat benda. Tak ada. Tak ada kelebihan. Benda tu. Jadi benda-benda lagi tu lah. Jadi kurafat tu. Kita percaya benda tu boleh tolong kita. Perantaraan dengan kita dengan Allah SWT. Mana ni? Ada perjanjian ni. Banyak perjanjian Nabi-Nabi kita masa Nabi kita. Jadi sebelum menjadi Rasul. Sama mula. Sebab dia sebut biar detail sedap. Tak suka juga sebut dia separuh-separuh. Sebut biar detail. Oh sedap. Bau puas hati. Kita ambil. Tak siap lagi tak? Siap dah. Kita ambil tak? Kita ambil tak? Lepas dah. Dia tak ada. Ikut loko. Saksian ikut loko. Siap dah. Kelebihan kambing sebab apa Nabi-Nabi pergi kambing. Habis dah tu. Nanti bawa lah. Jadi hamba sudahi dengan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.